Selamat sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid tingkatan 2 pendidikan moral. Hari ini murid-murid akan belajar unit 13 iaitu keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Jom belajar, jom. Jom kita belajar. Baiklah, mari kita mulakan pelajaran yang pertama dengan mengetahui apa itu peraturan jalan raya. Peraturan jalan raya ialah amalan keselamatan yang boleh meningkatkan kesedaran keselamatan kepada pengguna jalan raya yang ada di jalan raya. Maksudnya ialah apa perkara yang perlu kita ambil sebagai langkah keselamatan ketika kita berada di jalan raya. Awak kena ingat murid-murid, pengguna jalan raya terbahagi kepada dua, iaitu orang yang menggunakan kenderaan dan orang yang berjalan kaki di atas jalan raya. Jadi, setiap orang mempunyai peraturan jalan raya yang perlu diikuti. Pengguna-pengguna jalan raya haruslah faham tentang peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita pergi tentang berkaitan Undang-Undang Jalan Raya. Apa itu Undang-Undang Jalan Raya, murid-murid? Baiklah, Undang-Undang Jalan Raya ialah akta yang mewajibkan sesuatu perlakuan kepada pengguna jalan raya semasa berada di jalan raya. Pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang akan dikenakan hukuman. Baiklah murid-murid, seperti tadi, setiap pengguna jalan raya mesti mematuhi peraturan jalan raya. Namun, di bawah keselamatan dan keharmonian masyarakat, Undang-Undang Jalan Raya telah diperkenalkan dan dikuatkuasakan. Oleh itu, setiap pengguna jalan raya juga perlu mematuhi peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya. Sekiranya seseorang itu melanggari undang-undang jalan raya, maka akan dikenakan hukuman. Pihak berkuasa seperti polis trafik, Jabatan Pengangkutan Jalan dan sebagainya akan mengambil tindakan bagi mereka-mereka yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Baiklah, berikut merupakan perbezaan peraturan jalan raya dengan undang-undang jalan raya. Apa perbezaan peraturan jalan raya dengan undang-undang jalan raya? Apa perkara yang pengguna jalan raya perlu buat, perlu amalkan dan juga apa perkara dalam undang-undang jalan raya yang perlu dipatuhi oleh pengguna jalan raya. Saya terangkan, peraturan jalan raya menyuruh kita supaya bagi pejalan kaki, anda nak melintas jalan raya, anda mestilah pandang kiri, kanan, kemudian sebelum melintas jalan raya. Apabila tak ada kereta, baru boleh melintas. Yang kedua, gunakan jenjantas lah kalau ada jenjantas ketika nak melintas jalan raya. Kompaun atau denda boleh dikenakan. Bergantunglah kepada pihak berkuasa. Ada yang RM500. Sekarang tak tahu jika dinaikkan. Sekiranya dah disediakan jenjantas tapi tidak menggunakannya. Baik, yang kedua, pakai pakaian cerah dan bersinar pada waktu malam. Ini terutama kepada yang membawa basikal ataupun motosikal. Mesti ada jaket keselamatan. Kalau tiada pun, pakaian yang bersinar. Apabila lampu dinyalakan, lampu kenderaan dinyalakan, terkena pada pakaian yang bersinar, maka pengguna jalan raya lain nampak ketika gelap. Ketiga, tidak menunggang basikal secara beriringan. Ini sangat bahaya seandainya pelajar-pelajar nak keluar berbasikal beramai-ramai jalan beriringan. Membawa basikal secara beriringan, bersebelah-sebelahan. Jadi ini akan menyebabkan mudah berlaku kemalangan jalan raya, terutama kepada pengguna yang membawa motosikal dan juga kereta atau lori. Mereka tidak nampak, kamu tu kecil saja, mereka tak nampak, kemudian menyebabkan kemalangan, mudah melakukan kemalangan. Seterusnya, elakkan mengekori kenderaan lain secara dekat. Ini bagi pengguna jalan raya yang besarlah seperti motorkar, iaitu kereta, motosikal.
jika anda dalam keadaan jalan jam bawa kenderaan tersebut, jangan terlalu rapat. Kerana boleh menyebabkan tersondol ataupun boleh menyebabkan aksiden. Lagi-lagi kalau orang brake emergency, mudah aksiden. Seterusnya, lihat cermin sisi dan berikan isyarat sebelum menukar lorong. Tengok kiri dan kanan melalui sisi. Biasanya motosikal dan kereta, lori dan sebagainya ada cermin sisi. Nak tengok kanan, nak memotong, tengok cermin sisi dahulu. Blind spot cermin tengah. Supaya bolehlah nak memotong. Ikut lorong yang ditetapkan dan tidak memotong lorong dengan sesuka hati. Kalau anda belajar undang-undang peraturan dan undang-undang jalan raya, anda akan diajar untuk ikut lorong yang ditetapkan. Okey? Dan tidak memotong lorong dengan sesuka hati. Kalau nak memotong kenderaan ketika berada di jalan raya utama, okey, mesti ada undang-undang yang perlu anda patuhi. Ini kena ambil lesen lah. Bagi pelajar-pelajar yang tak ada lesen, awak tunggulah umur awak. Umur awak dah ditetapkan boleh ambil. Contohnya umur 16 tahun ke atas dah boleh ambil, awak ambil lah. Belajarlah betul-betul. Seterusnya, elakkan mencelah di antara kenderaan. Ini biasanya remaja-remaja ini dia suka mencelah. Duduk kat tengah-tengah, kat tepi-tepi. Antara kenderaan besar dengan kenderaan besar yang lain. Tak boleh. Takut awak terhimpit atau lenyek dengan kenderaan besar seperti lori, trailer dan sebagainya. Boleh menyebabkan kemalangan dan kematian. Yang seterusnya, memberikan keutamaan kepada pejalan kaki dan penunggang motosikal. Ni waktu bila ni nak bagi keutamaan ni? Ni biasanya orang yang bawa motorkar lah, seperti kereta, lori, van dan sebagainya. Bagi keutamaan kepada pejalan kaki. Kalau nak melintas, bagi di jalan kaki dulu. Awak daripada jauh dah nampak dah sampai dekat orang nak jalan kaki ni. Perlahankan dan berhenti kereta kenderaan anda. Bagi mereka jalan. Dan gunakan jenjantas ketika melintas jalan raya. Ini saya dah katakan tadi. Gunakan jenjantas. Kalau anda tak gunakan jenjantas, boleh dikenakan tindakan lah. Compound. Ada satu tempat dia letak signboard. Boleh dikenakan tindakan. Sekiranya tak menaiki jenjantas yang telah disediakan. Okey, seterusnya. Mempunyai, ini undang-undang jalan raya. Kenapa undang-undang jalan raya ni perlu diperketatkan, perlu dibuat, perlu dikenakan kepada pengguna jalan raya? Kerana terlalu banyak kes kemalangan jalan raya di negara kita. Semakin lama semakin meningkat. Jadi untuk mengelakkan kemalangan jalan raya ini berlaku ataupun sewenang-wenangnya pihak tidak bertanggungjawab memukul sesuka hati, melanggar, membuat onar di jalan raya, maka undang-undang jalan raya itu diperkenalkan. Dan seseorang perlu ada lesen memandu. Nak bawa kenderaan seperti motosikal, kereta dan sebagainya, mesti ada lesen memandu. Basikal tak payah lesen. Yang kedua, mematuhi garis panduan keselamatan semasa memotong kenderaan. Ini saya kata tadi. Awak belajar lesen memandu, awak akan belajar. Kalau nak memotong tu, cara dia bagaimana. Kena ambil lesen. Yang ketiga, patuhi had laju kenderaan yang telah ditetapkan. Mesti patuh had laju. Saya tengok sekarang ini, zaman sekarang, umur 14 tahun ataupun budak-budak sekolah rendah sekarang ini, sudah ada yang bawa motor. Kemudian laju pula tu. Ini salah siapa? Salah diri sendiri. Kerana engkar nak bawa motor. Juga sehingga menyebabkan kemalangan. Bawa motor laju. Bila dah laju, aksiden. Yang ruginya ialah diri sendiri kerana menanggung kesakitan dan menyusahkan mak ayah sendiri. Seterusnya, letak kenderaan di tempat letak kereta yang sepatutnya lah. Tempat letak kenderaan ini perlu diletakkan tempat yang sepatutnya. Kerana pihak berkuasa boleh memberikan saman parking. Saman parking kereta. Anda letak tak ikut tempat yang ditetapkan, boleh kena saman. Boleh dikenakan compound. Seterusnya, patuhi lampu isyarat. Biasalah. Di kawasan-kawasan bandar terutamanya. Mempunyai lampu isyarat. Jadi awak kena ikut. Lampu merah suruh berhenti. Lampu kuning bersedia untuk berhenti. Lampu hijau boleh jalan. Tapi tidak awak hijau ke merah ke kuning ke on hijau. Tak boleh lah. Tak boleh begitu. Pakai tali pinggang keledar dalam kereta dan topi keledar semasa menunggang motosikal. Kalau nak naik motosikal, tak kisahlah awak pembonceng pun kena pakai helmet. Topi keledar.
Ya, mesti pakai sebab tepi kaedah ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi kepala anda. Jika berlaku apa-apa, hentakan kepada kepala anda selamat. Okey? Baik. Begitu juga dengan kereta, kena pakai tali kaedah, tali pinggang kaedah. Okey, untuk mengelakkan anda aksiden sebenarnya. Bila aksiden kereta remuk, kemek dan sebagainya. Untuk selamatkan anda. Jika tak, anda akan tercampak daripada kereta ketika berlaku kemalangan yang dahsyat. Okey. Baik, seterusnya tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Tak kiralah awak bawa motosikal ke, awak bawa kereta ke, bawa lori ke. Jangan tengok handphone ketika mandu. Kadang-kadang rakyat Malaysia ni degil. Sebahagian rakyat Malaysia ini degil. Tengok handphone. Bawa kereta ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Macam orang tidur. Okey, kadang-kadang kat traffic light tu, lampu hijau. 5 minit tak jalan-jalan. Ingat kereta rosak rupanya. Main handphone. Tak perasan lampu dah hijau. Sampai dah merah balik lampu. Tiang lampu. Dah 2 kali jalan. Rupa-rupanya tak perasan kereta jalan. Kereta sebelah jalan tak perasan. Kusyuk main handphone. Saya tak tahu dia main game ke apa. Hentikan kenderaan ketika ada sekatan jalan raya. Ini tanggungjawab kita ketika ada pemeriksaan. Okay, ketika mak ayah bawa motosikal ke, bawa kereta ke, ada sekatan jalan raya, ada pemeriksaan, berhenti. Kat tingkap kereta, bagi salam, tanya khabar. Kemudian, jika dia nak lihat, nak buat pemantauan, nak tengok lesen kenderaan dan IC, bagi dokumen-dokumen anda. Okey? Sekatan jalan raya ini dibuat bagi bertujuan untuk mengelakkan kes-kes jenayah. Mungkin ada penjenayah melarikan diri, mungkin ada kes-kes melarikan kenderaan orang lain. Jadi dia nak buat sekatan. Mungkin ada pihak nak lihat pengguna jalan raya yang tidak mematuhi jalan raya, undang-undang jalan raya. Contohnya bawa kenderaan tapi tak ada lesen. Sekat. Jadi kalau tak ada lesen memandu, bererti anda melakukan kesalahan jalan raya. Dan di situ juga anda akan dikenakan saman atau tindakan undang. Seterusnya papa cukai jalan pada kenderaan. Ini wajib. Mesti ada cukai jalan ataupun road tax kereta. Sebab apa? Sebab kalau mak ayah awak biasanya nak bayar road tax, dia ada insurans. Bayar insurans dan juga cukai road tax. Cukai road tax dibayar selepas mak ayah awak langsaikan insurans kenderaan. Insurans kenderaan ini digunakan untuk kalau apa-apa berlaku kemalangan, insurans yang akan cover. Cover kenderaan tersebut jika berlaku kemalangan. Jadi insurans itu digunakan untuk cover kenderaan. Dan setelah bayaran insurans kenderaan itu dah dilaksanakan, maka baru boleh bayar cukai road tax. Cukai road tax nak tengok berapa lama cukai itu punya tempoh masa. Kalau cukai road tax itu sudah tamat, maka kena diperbaharui. Kalau tak tamat, tak boleh bawa. Kalau tamat, cukai road tax tak boleh bawa kenderaan. Dan yang terakhir ialah tidak memandu lorong di kecemasan. Ini penting. Ini penting. Sekarang ni dah jadi viral lah. Terutama di kawasan Lebuh Raya. Di kawasan Lebuh Raya, memang jam. Ada pihak tak bertanggungjawab, individu tak bertanggungjawab memandu kereta di lorong kecemasan. Awak kena ingat, lorong kecemasan hanya digunakan untuk van ambulans. Van ambulans, jika apa-apa berlaku kecemasan, lorong kecemasan itulah yang digunakan. Apa-apa berlaku itu yang digunakan oleh pihak berkuasa. Jadi, ini yang sering dilakukan oleh rakyat sebilangan, bukan semua, sebilangan rakyat Malaysia yang degil. Jadi, ia boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebenarnya undang-undang jalan raya terlalu banyak, cuma secara umumnya inilah yang perlu awak tahu. Peraturan jalan raya pun sama. Banyak, tapi inilah yang perlu awak ketahui. Baiklah murid-murid, mari kita belajar berkaitan kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Kedua-dua ini sangat penting ketika kita ada di jalan raya. Yang pertama, apakah kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya? Baik, murid, tak tahu murid, kenapa? Apa kepentingannya, kebaikan dia, kelebihan dia? Baik, yang pertama awak tengok gambar
Ni, jalan raya ni yang jam, sesak ni. Jadi kepentingannya apa kalau kita patuhi peraturan jalan raya? Contohnya lah berkongsi kereta, menggunakan kemudahan awam, okey? Seperti LRT, kereta api, monorail dan sebagainya. Ini saya cakap di bandar-bandar besar lah. Kalau di kampung kita ada Grab car, kita ada taksi, okey? Jadi apa kesannya kalau kita mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya? Yang pertama, mengurangkan kesesakan jalan raya. Biasa je kalau kita nak pergi bekerja, okey, mak ayah nak pergi kerja, share kenderaan dengan kawan-kawan. Tapi, yelah, setiap orang rumahnya tak sama, jauh-jauh. Jadi terpaksa guna kenderaan sendiri. Kadang-kadang perkhidmatan awam pun tak ada di tempat kita. Nak tempat kerja ayah, mak ayah kat kota. Jadi kota tu jam, balik lambat. Disebabkan oleh kesesakan jalan raya. Tak mengapalah. Yang paling penting kenapa kita kena patuh undang-undang dan peraturan jalan raya kerana ni. Tengok gambar kedua ni. Sebab apa? Sebab kemalangan. Okay? Bila berlaku kemalangan jalan raya, okay, menyusahkan semua orang. Okay? Menyusahkan diri sendiri dan keluarga. Okay? Jadi, kita disuruh untuk patuh peraturan dan undang-undang jalan raya. Kenapa? Kerana dapat elakkan kemalangan jalan raya. Okey, itu sebabnya. Kemalangan jalan raya akan menyebabkan gambar yang depan ni, iaitu kemalangan, iaitu kesesakan jalan raya. Kesesakan jalan raya inilah menyebabkan sesuatu destinasi yang kita nak tuju tu menjadi lambat. Disebabkan satu perkara ni lah, salah satu perkara iaitu kemalangan jalan raya. Okey? Baik, kepentingan mematuhi peraturan dan jalan raya yang ketiga. Kenapa? Awak tengok ni, bila berlaku kemalangan jalan raya, akan berlaku gambar yang ketiga. Gambar ketiga ni tak penuh. Saya minta maaf, tak penuh. Tapi kalau kita tengok, kita sedih. Kerana ia boleh menyebabkan berlakunya kehilangan nyawa. Boleh menyebabkan berlakunya kematian. Okey? Antara mangsa kemalangan jalan raya. Okey? Sebab tu kena patuh undang-undang jalan raya. Jangan bawa kenderaan dengan laju. Ketika lagi-lagi musim hujan. Okey? Ketika musim hujan, okey, jangan bawa kenderaan dengan laju. Okey? Jadi, kepentingannya ialah untuk mengelakkan kehilangan nyawa dan harta benda. Dahlah awak, saudara mara kita kalau naik kereta bersama-sama, aksiden, saudara kita ramai mati, kita je yang selamat. So, kita kehilangan kawan-kawan kita, kehilangan saudara mara akibat kemalangan jalan raya yang kita bawa kenderaan tu dengan laju yang menyebabkan kemalangan sehingga mengkorbankan nyawa saudara kita. Okey? Itu satu. Yang kedua, harta benda kita. Kereta totally lost. Tak boleh diperbaiki. Dah sedih. Okey? Apa tak? Jadi, kalau kita patuhi peraturan dan undang-undang jalan raya, maka resiko kematian dan juga kerosakan harta benda dapat dielakkan. Baik, yang ketiga, menjadikan jalan raya selamat untuk digunakan. Ini kepentingan kita patuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Okey? Kita kalau nak gunakan jalan raya, kita akan rasa selamat apabila semua orang mematuhi undang-undang jalan raya. Sekarang cerita kerana ramai yang tak mematuhi jalan raya, undang-undang jalan raya. Okey? Tetapi salah satu punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya bukanlah disebabkan oleh sikap, tetapi ada sebilangan kecil faktor jalan raya itu sendiri. Contohnya jalan berlubang. Kemalangan jalan raya boleh berlaku, terutamanya penunggang motosikal. Bawa laju-laju. Awak dah bawa laju ataupun bawa perlahan lah. Okay? Tiba-tiba terlanggar lubang. Tak perasan ada lubang. Lubang besar di jalan raya. Jatuh, aksiden. Kemudian ada kereta kat belakang, lalu tak perasan awak. Pam. Terlanggar awak. Kemudian awak terpelanting. Menyebabkan awak patah tulang, patah kaki. Untung hidup lagi. Kalau mati, habis. Okay? Jadi, kepentingan mematuhi peraturan jalan raya ialah menjadikan jalan raya selamat untuk digunakan. Ini yang paling penting. Kalau tidak, kita tak rasa selamat. Okay? Seterusnya, mengurangkan beban kerajaan membaki kerosakan akibat kemalangan jalan raya. Kenapa kerajaan pula yang nak kena baiki? Ialah kerajaan kena baiki akibat kerosakan kemalangan jalan raya. Contoh divider. Awak tahu divider? Okay, tiang-tiang tepi jalan raya tu kalau kena langgar, lampu tiang elektrik, lampu tiang, lampu, okey, kalau kena langgar, pecah tombang, okey, sehingga menutup jalan. Siapa yang nak kena betulkan kalau bukan kerajaan? Okey, kerajaan yang bayar ganti rugi itu. Okey, jadi kalau kita mematuhi peraturan jalan raya, kos
membaiki kerosakan, prasarana yang dibekalkan oleh kerajaan dapat dielakkan. Kos nak membaiki itu dapat dielakkan. Dan duit kerajaan boleh digunakan untuk pembelajaran kerajaan yang lain-lain. Dan yang terakhir sekali, ialah imej negara kita akan meningkat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya bagi setiap rakyatnya. Bagi saya, setiap negara mustahil tak ada polis. Cikgu mengatakan bahawa setiap negara mesti ada polis bagi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kalau tak ada polis, semua orang menjadi baik. Tak ada orang gaduh-gaduh, tak ada aksiden. Sekarang kita ada. Benda ni ada. Jadi, pihak berkuasa lah yang jalankan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang. Pihak berkuasa semuanya. Dan apabila ada pihak berkuasa dan undang-undang yang dikenakan, maka rakyat negara haruslah mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan. Bila undang-undang telah diikuti oleh semua orang, maka imej negara akan meningkat. Baiklah, kita pergi kepada peranan ibu bapa. Apakah peranan ibu bapa? Yang pertama yang perlu kita buat ialah ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak kecil. Besok nanti kalau awak dah kahwin, awak kena didik anak-anak. Bawalah anak-anak naik basikal sama-sama. Tunjukkan kat situ jalan raya. Apa itu jalan raya? Apa itu tiang papan tanda? Apa itu lampu trafik? Kena ajar. Bawa jalan-jalan. Harap-harap ibu bapa awak buat benda yang samalah pada anda dan adik-beradik anda. Yang kedua, ibu bapa perlu jadi contoh pengguna jalan raya yang baik. Menggunakan jalan raya dengan secara berkhemah. Awak tengok sekarang ada banyak iklan berkaitan pengguna jalan raya. Jadikan iklan-iklan di televisyen, kaca televisyen itu sebagai moral anda. Apakah pengajaran yang ada dalam iklan berkaitan kemalangan jalan raya, berkaitan dengan penggunaan jalan raya dengan betul. Dan yang ketiga, menggalakkan anak-anak ke kempen kesedaran keselamatan jalan raya. Itu perlu dibuat pada setiap ibu bapa. Kita nak setiap ahli keluarga kita selamat daripada kemalangan jalan raya. Baiklah, kita pergi melihat peranan pihak sekolah. Apakah peranan pihak sekolah? Murid-murid selalu pergi sekolah. Jadi, apa peranan pihak sekolah? Apa yang pihak sekolah buat kepada murid-murid? Yang pertama, awak tengok 3 gambar di atas. Ada motor sikal kat depan sekolah. Ada gambar trofi. Ada polis datang, JPJ datang. Ni ada. Murid dapat hadiah helmet. Apa pihak sekolah perlu buat? Yang pertama, adakan kempen kesedaran keselamatan di jalan raya. Panggil JPJ, biasanya pihak sekolah lah ataupun cikgu-cikgu akan buat program untuk semua warga sekolah, panggil tetamu luar datang, bagi ceramah. Bagi ceramah tentang kempen keselamatan jalan raya supaya nak meningkatkan kesedaran murid-murid tentang keselamatan jalan raya ni di jalan raya. Itu sangat penting. Nyawa kita cuma ada satu. Sebab tu dia perlu dihargai. Bagaimana nak dihargai? Dengan cara mematuhi undang-undang jalan raya serta peraturannya. Yang kedua, setelah sekolah mengadakan kempen kesedaran keselamatan di jalan raya, cikgu sekolah biasanya akan mewujudkan salah satu kelab yang dinamakan sebagai Kelab Keselamatan Jalan Raya. Cikgu tak pastilah kalau semua sekolah ada. Tapi kebiasaannya ada. Bila ada Kelab Keselamatan Jalan Raya, murid-murid boleh masuk kelab tersebut. Boleh menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan melalui Kelab Keselamatan Jalan Raya. Dan antaranya aktiviti yang akan dibuat menerusi kelab Keselamatan Jalan Raya untuk semua warga sekolah atau ahli dalam kelab Keselamatan Jalan Raya adalah anjurkan program keselamatan sama ada di dalam ataupun di luar sekolah. Biasanya lah murid-murid kalau nak belajar, cikgu-cikgu akan buat program di luar, belajar di luar. Seperti gambar ni, ada lori tengah lalu. Awak duduk kat depan lori ni, kenderaan lalu lalang, nak belajar. Yang paling penting sekali ialah cikgu itu perlu ambil langkah keselamatan ketika mengadakan program keselamatan di jalan raya. Jadi murid-murid, itu adalah peranan pihak sekolah yang dilaksanakan oleh guru-guru anda, cikgu-cikgu anda di sekolah.
Baiklah murid-murid, kita pergi kepada peranan anda sebagai murid-murid. Peranan awak lah murid-murid. Okey, murid-murid yang pertama, apa perlu awak buat? Pandang kiri dan kanan sebelum melintas. Ni bagi pejalan kaki. Okey, nak berjalan kaki, nak melintas jalan raya yang besar, yang banyak kereta, sebelum melintas tengok kiri, tengok kanan. Tengok kiri, tengok kanan. Kalau tak ada kereta, baru melintas. Yang kedua, kalau di jalan raya itu sudah ada jenjantas, awak kena gunakan jenjantas. Sangat penting, tapi takut kalau awak tak gunakan jenjantas, boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Yang ketiga, besok bila awak dah ada lesen memandu, nak bawa motor, mesti gunakan helmet ketika nak menaiki motosikal. Tak kira lah awak pergi sekolah, tumpang abang ke, tumpang kakak ke, awak bonceng kat belakang, awak pun kena pakai helmet. Cakap pakai helmet ini untuk keselamatan dekat keluarga anda. Kalau apa-apa berlaku aksiden, kepala terhantuk, boleh menyebabkan kematian. Okay? Nyawa tu cuma satu saja, jadi kena hargai nyawa awak. Jadi itu tak adalah tanggungjawab awak sebenarnya. Baik, kita pergi kepada peranan JPJ, iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Apakah peranan dia? Yang pertama, ialah menguatkuasakan dan mentadbir undang-undang jalan raya. Sekiranya seseorang itu melanggar peraturan jalan raya, JPJ lah antara salah satu pihak berkuasa yang menguatkuasakan dan mentadbir undang-undang jalan raya. Yang kedua, mengadakan kempen kesedaran di seluruh negara. Terutamanya pelajar sekolah lah. Pelajar sekolah, JPJ akan datang ke sekolah. Sekolah akan panggil pihak pegawai JPJ untuk memberikan ceramah. Untuk warga mas, warga belia pun buat juga oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Raya untuk memberikan kesedaran melalui kempen kesedaran yang telah dibuat. Yang ketiga ialah bersama dengan pihak sekolah untuk memberikan pendidikan tentang keselamatan jalan raya. Sama macam saya cakap tadi lah, ini untuk pihak sekolah. Yang tadi ni untuk golongan belia, remaja, dewasa dan emas. Jadi JPJ ini bukan salah satu pihak berkuasa yang menguruskan undang-undang jalan raya. Baiklah, kita pergi kepada peranan polis trafik. Apa peranan pihak polis trafik kepada rakyat Malaysia? Yang pertama, dia meningkatkan rondaan di semua jalan. Tak kisah jalan di bandar, jalan di kampung, mereka akan buat rondaan. Yang kedua, mengeluarkan saman kepada pengguna dan yang melanggar undang-undang jalan raya. Biasalah, jika ada mak-mak rempit, orang belum bermotor, race motor. Race motor, bawa laju kan. Beramai-ramai. Biasanya pihak polis dengan kerjasama JPJ dan polis-polis yang lain akan buat sekatan. Akan mengejar dan menangkap. Sebab pengguna-pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya inilah yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Jadi bila dapat ditangkap, maka dapatlah mengeluarkan saman. Dia tak tangkap orang. Polis trafik ni tak tangkap orang. Yang terakhir, mengawal lalu lintas. Kawal lalu lintas lah. Ini setiap hari dilakukan oleh polis-polis trafik. Mereka membantu jalan raya untuk elakkan kesesakan jalan raya. Walaupun kita ada tiang lampu isyarat, tetapi tiang lampu isyarat masih belum dapat mengawal kesesakan lalu lintas. Sebab tu kadang-kadang kita tengok daripada jauh ada lampu hijau tapi tak gerak-gerak. Kenapa tak gerak-gerak? Sampai 2-3 kali. Tapi tiba-tiba lampu merah dia bergerak. Rupanya kat depan tiang lampu isyarat tu ada polis trafik yang kawal. Bagi pengguna jalan raya. Lalu, biasanya dia akan lepaskan mengikut masa dia ada kiraan dia untuk setiap kereta lalu. Berapa detik, berapa saat dia ada kiraan dia. Untuk pastikan semua pengguna jalan raya dapat pergi ke sesuatu destinasi dengan cepat. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan cuba melaksanakan kuis unit 12 Pendidikan Moral tingkatan 2. Murid-murid diminta menjawab soalan objektif bersama-sama dengan guru. Hari ini guru akan menunjukkan soalan dan kita akan membincangkan jawapan. Begitu, sama-sama kita menjawab latihan. Kuis Bonanza. Soalan pertama, apakah perbezaan antara peraturan jalan raya dengan undang-undang jalan raya? Adakah jawapannya A, menghukum pesalah jalan raya, peraturan jalan raya? Salah. Peraturan jalan raya menyuruh pengguna jalan raya meletak kenderaan yang sepatutnya? Salah. Undang-undang jalan raya meminta
undang jalan raya memberikan keutamaan pada jalan kaki, atau D, undang-undang jalan raya meminta pemandu mengikut had laju yang ditetapkan. Yang ini adalah yang meminta pengguna jalan raya memberi keutamaan pada jalan kaki ni adalah peraturan jalan raya. So jawapannya ialah D, ya, meminta pemandu memandu kenderaan mengikut had laju yang telah ditetapkan. Kita pergi ke soalan kedua. Okey, soalan yang kedua. Apakah perasaan anda apabila rakan anda melanggar tiang lampu isyarat? Awak suka ke kawan-kawan naik motor, lampu merah, terus jalan? Tak suka kan? Sebab apa? Boleh menyebabkan kemalangan. Disebabkan itu, kemalangan tersebut sama ada memberi kecederaan yang parah ataupun boleh membawa maut. So, perasaan kita apa? Tak baik. Bila menjumpa isu yang negatif, perasaan kita tak baik. Sudah mestilah kita kecewa. Baik, soalan yang ketiga. Apakah sikap penyebab berlakunya kemalangan jalan raya? Apa sikap dia? Membawa kenderaan dengan perlahan. Kalau kita bawa kenderaan dengan perlahan, memandu kenderaan sebanyak 60 km sejam ataupun 40 km sejam bagi jalan biasa, jalan kecil, jalan di kampung, slow bawa. Adakah berlaku kemalangan? Tidak, ya. B, tidak melanggar lampu isyarat. Sudah semestinya tidaklah. Kalau kita ikut lampu isyarat, tak akan berlaku kemalangan. Belum berkenderaan atau minum kopi di warung. Minum kopi di warung tak ada kaitan. Atau tentunya si belum berkenderaan. Racing. Kawan ajak kita race motor. Bawa motor ramai-ramai, race sampai laju. Awak bawa motor membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Okey, apabila awak motor laju, berlumba pula tu, kemudian ada kereta terhentam awak ataupun awak aksiden dengan kenderaan yang lebih besar seperti lori, maka kecelakaan yang membawa maut akan berlaku dan menimpa kepada kita jika kita belum berkenderaan di tempat yang tidak sepatutnya, seperti di jalan raya. Sepatutnya kalau nak berlumba kenderaan, pergi tu lintas pang tu, boleh minta izin di situ. So jawapan dia C. Baik, seterusnya kita pergi ke soalan yang keempat. Soalan yang keempat dulu, soalan keempat. Ahmed mempunyai kenderaan, namun kenderaannya tamat tempoh cukai jalan. Bolehkah dia membawa kenderaan tersebut? Okey, ini peraturan kerajaan. Undang-undang kerajaan menetapkan siapa yang ada memiliki kenderaan sendiri, dia mesti ada road tax. Okey, cukai kenderaan. Okay. Dia mesti ada cukai kenderaan atau road tax mesti hidup ke pemilik kenderaan tersebut boleh membawa kenderaan. Sekiranya tidak ada, dia mesti diperbaharui. Itu syarat utama bagi rakyat Malaysia dan atau mana-mana warga negara ataupun pelancong asing yang ingin membawa kenderaan mesti ada road tax. Okay? Jika tidak, tak boleh membawa kenderaan. So, jawapannya ialah boleh. Tidak, jawapannya tidak boleh. Okay, kita pergi kepada soalan kelima. Dia adalah membawa kenderaan dengan cermat. Dia akan memastikan kenderaan yang dinaiki telah diselenggara dengan baik. Apakah kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya? Soalan ini tanya tentang kepentingan. Apa kepentingan Diana mematuhi undang-undang jalan raya? Okey. Elak kehilangan nyawa dan harta benda. Betul lah. Okey. Mengundang kemalangan jalan raya. Mengundang ni maksudnya membawa kepada kemalangan jalan raya. Oh tidak. Okey, kalau kita patuh kepada undang-undang jalan raya, kita akan elak daripada kemalangan jalan raya. Kalau berlaku kemalangan jalan raya, maka akan berlaku kehilangan nyawa. Okey, kehilangan harta benda. Contohnya kereta motor, aksiden teruk. So tak boleh diperbaiki. So hilanglah harta benda kita seperti kereta motor habis rosak, tak boleh diperbaiki. Imej negara akan terjejas. Ini kesan kalau kita melanggar undang-undang jalan raya. Dan jalan raya akan sesak. Yes, confirm ini akan betul. Betul-betul menyusahkan apa? Menyusahkan rakyat. Okey, awak bawa motor aksiden. Okey, kena langgar lori. Dah, orang yang nak menggunakan jalan raya tu jam, tak boleh lalu. Lambat. Okey, orang nak pergi kerja lambat sebab gara-gara awak. Okey, aksiden. Sebab tak berhati-hati dan tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Jika anda mematuhi undang-undang jalan raya, maka anda akan dapat elakkan kemalangan jalan raya. So, jawapannya ialah betul, tahniah. Dan soalan nombor 6, apakah peranan pihak sekolah dalam mendidik murid mematuhi undang-undang jalan raya? Okey, apa peranan guru-guru, warga sekolah menjadi pemandu yang baik di jalan raya? Itu di luar sekolah, ya. Jadi kaitan. Mengadakan kempen kesedaran keselamatan jalan raya. Sudah semestinya. Okey. C. Menguatkuasakan undang-undang jalan raya.
Itu bukan kerja cikgu, bukan kerja murid nak kuasakan undang-undang. Lihat kiri kanan sebelum melintas jalan raya. Berkemungkinan besar. Okey, awak nak keluar, nak balik daripada sekolah. Okey. Tapi itu tugas siapa? Siapa yang nak balik? Nak balik daripada sekolah tu siapa? Murid-murid. So, murid-murid kena melintas kiri dan kanan. Okey. Seandainya awak balik jalan kaki. Okey. So, di dalam sekolah sudah semestinya jawapan yang paling tepat sekali ialah mengadakan kempen kesedaran keselamatan jalan raya kepada murid. So, jawapannya ialah B. Okey. Sampai di sini saja pembelajaran kita. Dan anda dapat skor 6/6. Tahniah. Baiklah, kita pergi berbincangkan latihan penilaian A ke surat 170 di buku pendidikan buku teks pendidikan moral. Baik, saya berikan anda masa. Anda boleh pausekan dulu video ini. Cuba jawab. Dan kita bincang. Baiklah, kita cuba bincangkan jawapan soalan ini. Yang pertama, untuk menjawab soalan ini, kita kena tahu isu. Situasi di bawah menerangkan pelakuan seorang ayah ketika berada di jalan raya. Ni ayah ketika ada di jalan raya. Pada satu hari, ayah menghantar saya ke sekolah. Dia terlewat ke tempat kerja. Ayah lambat pergi kerja. Ayah tetap memadu dengan tenang dan mematuhi peraturan dan undang jalan raya. Undang-undang keselamatan jalan raya. Walaupun lambat, ayah steady je bawa. Bawa kereta tu steady, bawa motor ke tempat kerja pun steady. Bawa lori pun steady nak pergi kerja kan. Baik, soalan pertama. Senaraikan 3 kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya yang diamalkan oleh ayah. Apa peraturan? Apa undang-undang? Tadi saya dah ajar tadi. Okey? Letaklah seberapa 3 yang awak nak lah. Tak apa yang awak tahu. Okey, jawapan yang pertama. Kepentingan dia ialah mengurangkan kesesakan jalan raya, mengelakkan kemalangan jalan raya, dan kenderaan tidak rosak dan nyawa akan selamat. Ini jawapan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Andaikan anda ayah, terangkan langkah-langkah yang diambil bagi memastikan kenderaan yang dipandu selamat. Baik, bagaimana kita nak ambil langkah-langkah keselamatan ini ketika kita menggunakan jalan raya? Yang pertama, apa yang perlu kita buat? Pastikan kenderaan sentiasa diselenggara. Ini bagi mereka-mereka yang membawa kenderaan lah, seperti motosikal, bas, lori, van dan sebagainya. Kena cek tayar okey ke tidak, licin. Kalau licin botak, kalau botak tayar tu dah licin, dah haus, bunganya tukar tayar baru. Okey. Kena selenggara. Yang seterusnya, menggunakan tali pinggang keledar atau helmet. Okey. Kena gunakan tali pinggang keledar atau helmet. Okey. Yang ketiga, memberikan lampu signal untuk belok dan sebagainya. Ada lagi tak? Okey. Anggaplah tak ada. Okey, okey, baik. Tengok soalan yang ketiga. Ada lagi satu. Tidak lebihi had laju. Okey. Tidak melebihi had laju. Ini bagi mereka yang bawa motosikal, kereta dan sebagainya. Jangan bawa laju-laju. Bahaya. Baik, soalan yang ketiga. Contoh peraturan jalan raya dia nak contoh undang-undang jalan raya. Gunakan dan jantas ketika melintas. Tadi saya dah ajar. Yang kedua, elakkan mencelah di antara kenderaan. Kalau kita nak tengok undang-undang jalan raya macam mana? Yang pertama, dilarang menggunakan laluan kecemasan. Ini bagi pengguna kereta dan motosikal dan lori, van dan sebagainya. Itu hanya digunakan oleh pihak ambulans dan sebagainya jika berlaku apa-apa kecemasan. Yang kedua, memandu mengikut had laju yang telah ditetapkan. Okey, dan yang terakhir, jelaskan amalan nilai ketika menggunakan jalan raya. Baik, cikgu nak awak gunakanlah apa-apa nilai yang boleh kita kaitkan dengan keselamatan jalan raya. Okey, antara nilai yang kita boleh guna ialah nilai bertanggungjawab. Saya perlu bertanggungjawab dengan melaksanakan tugas dan mematuhi peraturan undang-undang jalan raya. Okey, supaya dapat apa? Dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, begitulah cara kita nak menjawab soalan latihan. Okey, bagi murid-murid yang tak siap, murid-murid boleh cuba buat jawab latihan tanpa tengok jawapan, kemudian boleh semak
jawapan. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat menyiapkan latihan-latihan lain seperti yang terdapat di dalam buku teks. Sekian daripada saya, Cikgu Khairul. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Sekian, terima kasih.